Apa itu Akta Pengambilan Tanah 1960? Bermaksud pihak berkuasa negeri mengambil mana-mana tanah milik menerusi proses undang-undang bagi segala bentuk pembangunan fizikal yang memerlukan tanah untuk dijadikan sebagai tapak walaupun tuan tanah tidak bersetuju menjualnya, dengan syarat atau jaminan bahawa tuan punya tanah dan orang-orang lain yang turut berkepentingan ke atas tanah itu mendapat papasan yang mencukupi. Prinsip asas pengambilan tanah. Mengikut perkara 13 subsection 1 Perlembagaan Persekutuan, tiada seorang pun boleh diluncurkan hartanya kecuali mengikut undang-undang, dan mengikut perkara 13 subsection 2 Perlembagaan Persekutuan, tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa papasan yang memadai. Sekiranya tanah diambil, apakah punca kuasanya? Akta Pengambilan Tanah 1960 menjadi punca kuasa bagi pengambilan tanah di Semenanjung Malaysia. Prinsip asas pengambilan tanah. Mengikut perkara 13 subsection 1 Perlembagaan Persekutuan, tiada seorang pun boleh diluncurkan hartanya kecuali mengikut undang-undang, dan mengikut perkara 13 subsection 2 Perlembagaan Persekutuan, tiada undang-undang boleh memperuntukkan pengambilan atau penggunaan harta dengan paksa tanpa papasan yang memadai. Tujuan Akta Pengambilan Tanah 1960. Pertama, memberi kuasa kepada pihak berkuasa negeri mengambil balik semula tanah mengikut tujuan tertentu. Kedua, mewujudkan satu prosedur pengambilan tanah yang seragam bagi semua negeri di Semenanjung Malaysia. Ketiga, mewujudkan satu mekanisme yang pantas bagi mengambil tanah secara paksa apabila tanah-tanah tersebut dikenaki segera untuk tujuan pembangunan. Dan keempat, pentaksiran papasan akibat pengambilan. Menurut Akta Pengambilan Tanah 1966, terdapat dua kategori tanah, iaitu tanah yang boleh diambil serta tanah yang tidak boleh diambil. Bagi tanah yang boleh diambil, terdapat tiga jenis, iaitu yang pertama, tanah bermilik seperti yang ditakrifkan dalam Kanun Tanah Negara 1966. Yang kedua adalah tanah adat, iaitu tanah yang diduduki mengikut hak di sisi adat. Dan yang ketiga adalah tanah yang diduduki dengan harapan mendapatkan hak milik. Bagi tanah yang tidak boleh diambil pula, terdapat 6 jenis, iaitu yang pertama, tanah milik persekutuan, yang bermaksud tanah milik kerajaan persekutuan. Yang kedua adalah tanah rizab persekutuan, iaitu tanah yang diwartakan sebagai rizab persekutuan. Yang ketiga adalah tanah kerajaan, iaitu tanah milik kerajaan negeri. Yang keempat adalah tanah rizab, iaitu tanah yang telah diwartakan sebagai rizab. Yang kelima, tanah lombong, yang bermaksud tanah yang dikhaskan untuk aktiviti pelombongan. Serta yang terakhir adalah tanah simpanan hutan, iaitu tanah yang diwartakan sebagai hutan simpanan. Bagi tujuan pengambilan tanah, Seksyen 3 Akta Pengambilan Tanah 1960 memperuntukkan bahawa pihak berkuasa negeri atau PBN boleh mengambil mana-mana tanah yang diperlukan untuk apa-apa maksud awam oleh mana-mana orang atau perbadanan bagi maksud yang pada pendapat pihak berkuasa negeri memberi manfaat kepada pembangunan ekonomi Malaysia atau mana-mana bahagiannya, atau kepada orang awam secara am atau mana-mana kelas orang ramai, atau untuk maksud seperti melombong, kediaman, pertanian, perdagangan,
perindustrian atau rekreasi atau mana-mana kombinasi maksud tersebut. Sekarang mari kita lihat proses membuat keputusan oleh pihak berkuasa negeri. Yang pertama adalah kelulusan atau penolakan. PBN mempunyai kuasa untuk meluluskan atau menolak pengambilan. Yang kedua adalah hard size. PBN tidak boleh meluluskan kawasan yang lebih besar daripada jumlah kawasan yang dipohon. Yang ketiga adalah proses kelulusan. Jika diluluskan, pentadbir tanah akan memaklumkan pemohon melalui borang 5 dalam tempoh 14 hari. Pemohon seterusnya mesti memberi jawapan dalam tempoh 30 hari. Sekiranya ditolak, pentadbir tanah akan memaklumkan melalui borang 6 dalam tempoh 14 hari dan memulangkan deposit tanpa faedah dalam tempoh 3 bulan dan pengambilan akan dihentikan. Seterusnya kita akan melihat pada kes mahkamah dalam skop tujuan pengambilan. Dalam kes Yuling Finance Sdn Bhd melawan Director of Land and Mines Penang 1977, pemilik tanah ini telah diberitahu bahawa tanah mereka akan diambil untuk maksud kediaman, perindustrian dan awam. Namun begitu, mereka telah mencabar keesahan pengambilan dengan alasan maksud yang terlalu kabur. Hakim di dalam kes ini telah memutuskan bahawa kerajaan mempunyai kuasa untuk menentukan apa yang dikatakan dan apa yang bukan dikatakan maksud awam dalam hal tertentu adalah tidak praktis untuk menetapkan secara terperinci maksud sesuatu lot atau kawasan tanah itu diambil. Pemilik tanah dalam kes ini tidak mempunyai pilihan lain selain menyerahkan tanah berkenaan dan tidak kira untuk keperluan apa tanah itu kemudiannya digunakan oleh pihak kerajaan, selagi ia adalah untuk maksud kegunaan awam. Kes seterusnya adalah kes Suryaswati binti Abrai melawan Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan Negeri Kelantan tahun 2022. Kes ini merupakan satu permohonan rujukan tanah di bawah Seksyen 38-1 Akta Pengambilan Tanah 1960. Tujuan tanah ini diambil adalah bagi maksud projek laluan Rel Pantai Timur ECRL yang melibatkan jajahan Bacok di negeri Kelantan. Pampasan yang telah diawardkan oleh pentadbir tanah Bacok adalah sebanyak RM129,880. Pemohon yang tidak berpuas hati telah melakukan bantahan menerusi borang N dan telah melakukan satu laporan nilaian swasta dan telah menganggarkan bangunan milik beliau adalah sebanyak RM201,037. Hujah yang dibawa oleh peguam cara pemohon adalah pentadbir gagal mematuhi Seksyen 9 Akta 486, iaitu pentadbir tanah telah gagal membuat penandaan serta gagal membuat sebarang nota sehinggakan pemohon tidak mempunyai sebarang pengetahuan bahawa tanah beliau akan diambil. Dalam membuat keputusan, Pesuruhjaya Kehakiman Muhammad Abbas Zafri Muhammad Abbas telah merujuk kepada kes United Allied Empire Sdn Bhd melawan Pengarah Tanah dan Galian Selangor tahun 2016. Hakim Azimah Omar pada ketika itu telah memutuskan bahawa the supposition that a procedural impropriety arose from the non-service of Form A and D is by and large a misinterpretation of the law. The governing section for Form A and D only requires the publication of the notice in the Gazette. It is not a requirement under the Act that this notice be served personally to any interested parties. Berdasarkan kepada kes tersebut, Mahkamah telah menolak permohonan yang dibawa oleh pemohon dan telah menyatakan bahawa responden telah mematuhi kesemua syarat dalam mengambil tanah milik pemohon. Prosedur bagi pengambilan tanah boleh dibahagikan kepada 3 fasa, iaitu pra-pengambilan, fasa pengambilan dan fasa pasca pengambilan.
Langkah pertama dalam fasa pra-pengambilan adalah notis awal, iaitu apabila pihak berkuasa mengambil keputusan bahawa sesuatu tanah di dalam sebuah negeri berkemungkinan perlu diambil bagi mana-mana tujuan di bawah Seksyen 3, notis awal perlu diwartakan seperti mana dikehendaki Seksyen 4. Notis awal ini perlu diwartakan menggunakan borang A dan hendaklah disiarkan dalam warta kerajaan negeri dan mentadbir tanah menyiarkan kepada pihak awam. Kemudian, menurut Seksyen 5, pengarah tanah dan galian boleh mengeluarkan surat kebenaran di dalam borang B yang membenarkan pegawai untuk memasuki tanah bagi tujuan melakukan kajian jika perlu. Jika berlaku sebarang kerosakan sewaktu pegawai menjalankan kajian ke atas tanah tersebut, maka pampasan boleh diberikan kepada tuan tanah berdasarkan Seksyen 6. Kemudian, menurut Seksyen 7, pentadbir tanah perlu menyediakan pelan bagi keseluruhan kawasan tanah yang ingin diambil beserta segala maklumat berkenaan tanah tersebut. Kemudian, pengisytiharaan pengambilan tanah perlu dilakukan di bawah Seksyen 8. Pentadbir tanah perlu menyediakan kertas majlis mesyuarat kerajaan diiringi dengan borang C dan borang D yang mengandungi maklumat tanah serta maklumat pengambilan. Setelah diluluskan pihak berkuasa negeri, pengisytiharan di bawah Seksyen 8 hendaklah disiarkan dalam warta kerajaan negeri menggunakan borang D. Setelah itu, tanah yang akan diambil mestilah ditandakan dan dibuat catatan mengenai pengambilan tanah itu di dalam daftar milik tanah berdasarkan Seksyen 9. Untuk fasa pengambilan tanah, pentadbir tanah akan mengeluarkan notis awam dalam borang E yang menetapkan tarikh siasatan, tempat dan masa bagi mendengar segala tuntutan pampasan ke atas tanah berdasarkan Seksyen 10. Kemudian, menurut Seksyen 12, pentadbir tanah akan melakukan siasatan terhadap nilai tanah yang ingin diambil, mengira jumlah pampasan yang dianggap bersesuaian, mengumpul maklum balas semua pihak yang berkepentingan dan yang mungkin layak mendapat pampasan. Orang yang berkepentingan termasuklah penduduk tanah, pentadbir, pemasuk kabiat, pemegang surat kuasa wakil dan sebagainya. Kemudian, menurut Seksyen 14, pentadbir tanah hendaklah menyediakan award bertulis di dalam borang G bagi tanah yang terlibat dan menyatakan jumlah pampasan yang perlu dibayar bagi setiap orang yang terlibat mengikut kepentingan masing-masing. Kemudian, pemilikan tanah secara rasmi akan dibuat di bawah Seksyen 22 dengan cara mengeluarkan notis di bawah borang menggunakan borang K. Apabila borang K telah disampaikan kepada penduduk tanah dan telah didaftarkan dengan sempurnanya di dalam hak milik tanah yang terjadual dengan pengambilan tanah, maka ia akan dengan sendirinya menjadi tanah kerajaan. Penarikan balik hanya boleh dilakukan sebelum borang K didaftarkan di dalam hak milik. Dalam fasa pasca pengambilan tanah, sekiranya pengambilan tanah melibatkan sebahagian daripada lot tanah, pentadbir tanah hendaklah mengemukakan permohonan ukur kepada Jabatan Ukur supaya bangki lot tanah itu dapat diukur semula. Kadang-kadang pentadbir tanah menemui jalan buntu untuk menentukan kesahihan sesuatu hak milik atau penerima pampasan, maka pentadbir tanah boleh membuat rujukan ke mahkamah menggunakan borang M seperti mana yang dinyatakan di bawah Seksyen 36. Mana-mana pihak yang ke atas tanah yang boleh membuat bantahan terhadap ukuran tanah, jumlah pampasan atau siapa yang layak menerima pampasan menggunakan Seksyen 37. Penentuan pampasan bertujuan untuk memastikan pemilik tanah mendapat pampasan yang adil. Terdapat 7 prinsip utama dalam penentuan pampasan. Prinsip pertama, nilai pasaran. Nilai pasaran bermaksud harga yang mungkin diperoleh sekiranya pemilik menjual tanah secara sukarela pada tarikh pengambilan. Nilai pasaran bergantung kepada lokasi, jenis penggunaan tanah dan potensi pembangunan. Prinsip kedua, faedah akibat pengambilan. Contohnya, jika pengambilan sebahagian tanah menyebabkan baki tanah yang dimiliki oleh pemilik mendapat akses jalan yang lebih baik, pampasan boleh dikurangkan. Prinsip ketiga, kerugian akibat pengambilan. Pemilik tanah layak mendapat lebih pampasan sekiranya mengalami kerugian akibat pengambilan tanah seperti kehilangan pendapatan, kos berpindah dan gangguan terhadap perniagaan. Prinsip keempat, kos pengalihan. Pampasan juga mengambil kira kos pengalihan bangunan, struktur atau tanaman yang ada di atas tanah yang diambil.
Prinsip kelima, perbaikan tanah. Jika pemilik telah melakukan perbaikan di atas tanah seperti pembinaan infrastruktur atau landscape, kos tersebut juga diambil kira dalam menetapkan pampasan. Prinsip keenam, faedah bayaran lambat. Faedah akan dikenakan terhadap jumlah pampasan yang belum dibayar sekiranya pembayaran pampasan ditangguhkan selepas tarikh pengambilan tanah. Prinsip ketujuh, penilaian bebas. Proses penetapan pampasan melibatkan juruukur bebas atau penilai yang dilantik dan boleh dicabar sekiranya pemilik merasakan pampasan yang diberikan tidak mencukupi. Jika pemilik tanah tidak berpuas hati, mereka mempunyai hak untuk merujuk perkara tersebut ke Mahkamah Tinggi. Berikut adalah langkah-langkah yang boleh diambil oleh pemilik tanah jika tidak berpuas hati. Yang pertama, pemilik tanah mesti membuat permohonan bertulis kepada pengawal tanah dalam tempoh 6 minggu daripada tarikh notis untuk merujuk pertikaian kepada Mahkamah Tinggi. Yang kedua, selepas permohonan diterima, pengawal tanah akan membuat rujukan rasmi kepada Mahkamah Tinggi yang bertindak sebagai mahkamah tanah bagi mendengar kes pampasan tersebut. Yang ketiga, dalam pembicaraan, kedua-dua pihak iaitu pemilik tanah dan pihak berkuasa akan membentangkan hujah serta bukti masing-masing. Yang keempat, Mahkamah Tinggi akan membuat keputusan setelah mendengar hujah kedua belah pihak. Yang kelima, rayuan ke Mahkamah Rayuan boleh dikemukakan sekiranya pemilik tanah atau kerajaan tidak berpuas hati dengan keputusan Mahkamah Tanah. Namun, Mahkamah Rayuan hanya akan mendengar kes rayuan yang melibatkan persoalan undang-undang, bukannya soal penilaian atau fakta kes. Dan terakhir, setelah keputusan Mahkamah Tanah atau rayuan dibuat, kerajaan wajib membayar jumlah pampasan yang ditetapkan kepada pemilik tanah. Penarikan balik pengambilan tanah. Sebelum warta Seksyen 8, pemohon perlu membuat permohonan kepada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian iaitu JKPTG Negeri dengan menyatakan sebab penarikan balik permohonan pengambilan tanah. Pampasan perlu dibayar atas sebarang kerosakan yang berlaku ke atas tanah semasa kajian tanah di bawah Seksyen 4 jika ada. Seterusnya, selepas warta Seksyen 8, pemohon perlu membuat permohonan secara bertulis bersama pelan penarikan balik di bawah Seksyen 35 dan menyatakan sebab penarikan balik. Permohonan hanya boleh dipertimbangkan selagi borang K belum dikeluarkan oleh pentadbir tanah. Implikasi, selepas diwarta, pentadbir tanah akan menjalankan siasatan dan menentukan pampasan jika ada dalam borang LC. Justeru, KJP perlu menyediakan peruntukan untuk bayaran. Ringkasnya, dokumen ini menunjukkan prosedur dan tanggungjawab yang perlu diikuti jika permohonan penarikan balik pengambilan tanah berlaku, dengan penekanan pada perbezaan proses sebelum dan selepas warta Seksyen 8. Adalah langkah-langkah utama dalam proses ini. Yang pertama, memorial dalam DHD dan DHK. Ini merujuk kepada dokumen rasmi berkaitan hak milik tanah. Yang kedua, semakan cukai. Proses semakan cukai dilakukan untuk memastikan semua bayaran cukai tanah adalah terkini. Yang ketiga, hantar ke JUPEM. Permintaan untuk mengukur tanah dihantar ke JUPEM, iaitu Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Yang keempat, keluar PA, iaitu perintah awal. Selepas permintaan pengukuran, PA dikeluarkan. Yang kelima, pelaksanaan perintah mahkamah. Jika terdapat perubahan pada jumlah pampasan, sama ada lebih atau kurang, tindakan harus diambil. Jika pampasan lebih, pampasan tambahan perlu dibayar beserta denda kelewatan 5%. Jika pampasan kurang, bayaran balik perlu dilakukan. Yang keenam, penyediaan dan serahan hak milik. Setelah semua pelarasan selesai, hak milik tanah atau sambungan hak milik disediakan dan diserahkan. Yang ketujuh, tamat. Proses ini tamat apabila hak milik telah diserahkan sepenuhnya. Kesemua proses ini melibatkan beberapa peringkat dan tindakan dari pelbagai jabatan untuk memastikan pengambilan tanah dilakukan dengan adil dan mengikut peraturan undang-undang. Bila pemohon boleh masuk tapak? Setelah selesai urusan pembayaran pampasan dan salinan voucher dikemukakan.
Pentadbir tanah akan mengeluarkan borang K, iaitu notis bahawa tanah telah diambil milik. Pasca pengambilan. Yang pertama, permohonan pemberi milikan atau perizaban tanah. Langkah pertama selepas pengambilan tanah ialah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan status tanah yang akan dikemukakan oleh KJP iaitu Kementerian atau Jabatan Pengguna kepada JKPTJ iaitu Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Negeri. Yang kedua, permohonan ukur. Untuk tanah yang terlibat dalam jajaran tertentu, KJP perlu menyediakan pelan prahitung dan permintaan ukur melalui juru ukur berlesen yang dilantik. Yang ketiga, pelarasan di bawah Seksyen 28. Ini melibatkan semakan luas tanah yang diperolehi selepas pengambilan serta kelengkapan borang berkaitan. Yang keempat, tindakan susulan selepas pengambilan. Akhirnya, langkah penjagaan tanah mengikut surat pekeliling dan garis panduan tertentu perlu diambil.